أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia semua ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Tak ada apa. Nak suluh ni tak boleh, tak ada bateri. Ini ya. Ucapan, kalau kita ucapan selamat menyambut bulan Ramadan lah. Orang Arab kata Ramadan Karim. Ramadan Karim. Kalau dia berjumpa dengan kita, dia tak tanya apa khabar kalau bulan puasa. Jumpa di mana-mana ke di mana, dia akan ucap kepada kita Ramadan Karim. Mana selamat. Kalau ikut nak terjemah dia, Ramadan bulan yang mulia, tapi maksud dia selamat berpuasa gitulah. Jadi kita jawab lagu mana? Kalau orang Arab kata Ramadan Karim, kita jawab Rabbuna Akram ataupun Allahu Akram. Allah itu lebih mulia. Itu biasalah antara kalau kita duduk di negara Arab lah. Ini pun salah yang lama ni. Tak boleh. Semasa saya buat di ilmu, tak apalah. Okey ya. Itu tajuk yang saya nak bawa pada pagi ini mengenai dengan Ramadan jugalah, iaitu bersahur dan berbuka puasa. Bersahur dan berbuka puasa. Kita nak tengok sedikit cara-cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersahur, dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara dia berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat tirulah tingkat mana yang kita boleh. Cara Rasulullah berbuka dan bersahur. Ini gambar ni ialah bersahur. Di kawasan kita ni tak ada. Kalau di negara-negara Arab, dia ada ni. Ni dipanggil musaharati. Orang yang nak bawa gendang tu. Dalam bahasa Arab dia kata musaharati. Daripada perkataan sahur juga. Musaharati mana orang yang tugas dia membangunkan orang untuk bersahur. Panggil musaharati. Tapi dia pukul 2 tu dia mula dah. Pukul 2 pagi dia buat gendang ni, teng. Masuk teng. Tiap-tiap lorong dia masuk. Nak jadi tukang musaharati ni berebut di kalangan orang Arab. Berebut. Kadang-kadang bergaduh. Aku nak kawasan ini, kawasan aku. Sungai Pelung ni kawasan aku. Tak boleh masuk. Awak orang dari mana misalnya. Berebut. Tapi pihak kerajaan dia campur tangan lah. Kawasan ini sipulan. Kawasan ini pula sipulan. Dia kerajaan jagalah takut berebut. Jadi musaharati, kerja dia ialah membangunkan orang daripada tidur untuk bersahur. Sebab itu dipanggil musaharati. Ada perkataan sahur di situ. Jadi dia tepuk sambil dia menyanyi. Ya Naim, ishai ya Naim. Bangunlah wahai orang yang sedang tidur. Dia suruh kita bangun untuk nak bersahur.
Tapi kita pukul 2 tengok jam baru pukul 2 awal lagi. Itu kebiasaan di negara Arab lah. Ini dipanggil musakhara dia. Baik. Nak tulis tunjuk tak boleh. Dalam melakukan ibadat puasa terdapat adab-adab dan perkara sunat yang digalakkan untuk melakukannya. Dalam Rasulullah, malah dalam kitab-kitab pun disebut, masuk saja bulan Ramadan ini ada berbagai-bagai perkara sunat yang elok dilakukan. Kalau puasa tu wajib, ni lah perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan. Antara perkara sunat dalam bulan Ramadan ini adalah bersahur. Jadi bersahur itu bukan wajib, hukumnya sunat. Pahalanya sangat besar. Baik. Baginda Nabi SAW menyarankan umatnya untuk bersahur. Rasulullah sangat-sangat menggalakkan kita, umat dia, untuk bangun bersahur. Kerana terdapat pelbagai kelebihan dan keberkatan padanya. Kerana kita bangun tu dah dapat pahala, lepas tu pula kita makan pula pahala lagi. Apatah lagi pula orang perempuan, dia bangun, dia masak ke ataupun dia menyediakan makanan untuk keluarga dia, lagi banyak pahala mereka. Tujuannya untuk bersahur. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Malik. Rasulullah kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Tasahharu. Tengok di sini dah dapat perkataan sahur. Apa makna? Saya kita baca. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maksudnya, hendaklah kamu bersahur. Rasulullah kata, hendaklah kamu bersahur. Kenapa? Kerana dalam makanan sahur itu ada keberkatan. Makanan yang disediakan untuk kita makan pada waktu sahur itu, dalam makanan itu ada keberkatan, kata Rasulullah. Makanlah. Bangun dan makanlah. Setengah orang dia malas bangun, tak mau sahur ni. Anak-anak kita, budak-budak malas, tak mau bangun. Kita tak jaga dia banyak kali pun dia tak nak bangun juga. Itu tak apalah budak-budak. Tapi kalau kita orang tua, kita ambil ingat kepada peringatan Rasulullah. Rasulullah kata apa? Bersahurlah. Kerana di dalam makanan yang kamu makan itu ada keberkatan. Kita bangun tidur dapat pahala, kita makan dapat pahala. Makanan yang kita makan itu memberikan pula kepada kita keberkatan. Itu maksud hadis. Rasulullah bersahur. Cara Rasulullah bersahur, dia buat macam mana? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersahur sebelum aktiviti menahan diri dari makan dan minum di siang hari dimulakan. Jadi Rasulullah sangat-sangat menganjurkan supaya umat dia, iaitu umat Islam, bangun sahur sebelum dia menahan diri daripada makan dan minum hari itu. Jadi pada waktu sahurlah Rasulullah suruh kita bangun dan suruh kita makan. Bagaimana Rasulullah bersahur? Dan tahu pula Rasulullah kalau dia bersahur, apa yang dia buat? Kita tengok. Bersahur bukanlah dilakukan di tengah malam. Itu pesanan Rasulullah. Bukan tengah malam kita bersahur pukul 12, makan siap-siaplah sebab dia malas nak bangun. Nak bangun pukul 3, nak bangun pukul 4, berat. Pukul 10 dia dah bantai sahur dah. Itu belum bersahur. Tak dapat pahala bersahurnya itu. Dia kata, kerana Rasulullah dia kata bukanlah dilakukan di tengah malam, tetapi ia dilakukan di awal pagi.
Awal pagi ini bila pula? Bukan matahari naik tu kita kata awal pagi kita makan setelah matahari dah naik misalnya. Tidak, kita tengok. Dia kata bersahurlah. Bukan dilakukan di tengah malam, tetapi ia dilakukan di awal pagi. Bila di awal pagi? Iaitu waktu yang sangat hampir dengan waktu salat subuh. Waktu yang paling hampir dengan waktu kita nak solat subuh. Maka Rasulullah buat macam tu. Dekat dia nak solat subuh, kejap lagi dia bersahur. Ikut keadaan masing-masing lah. Tapi itu cara Rasulullah. Sebentar lagi dia nak nak solat subuh, maka baru dia bersahur. Tapi kita kena nak datang ke masjid jauh apa-apa. Kadang-kadang kita pukul 3, pukul 4 kita bersahur dah. Itu tak apalah. Waktu yang sangat hampir dengan waktu solat subuh. Itulah waktu sahur yang disarankan oleh Rasulullah. Bersahur juga memberi kesegaran untuk kita menghabiskan hari siang kita dengan berpuasa. Itu antara faedah lain selain daripada kita mendapat pahala. Kerana kita ikut apa yang telah disuruh oleh Rasulullah supaya bangun bersahur. Jadi tujuan lain juga ialah mendapatkan kesegaran untuk kita berpuasa pada hari besok. Kalau kita buat puasa bersahur pukul 3, pukul 4 kah, esok kita puasa pun kita rasa segar kerana malam kita dah makan. Kalau malas tu dia makan buka puasa, dia tidur tu. Sahur pun tak makan. Teruklah dia. Ini dah Rasulullah dia dekat-dekat dia nak masuk waktu subuh tu nak sembahyang, dia bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebuah hadis riwayat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kerana pada sahur itu terdapat keberkatan. Rasulullah kata bersahur, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Pada bersahur itu makanannya dan juga bangun kita daripada tidur untuk bersahur itu di dalamnya ada barakah. Itu hadis sahih. Jangan kita macam budak-budak ada malas nak bangun. Jadi kita ikutlah apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita bersahur. Waktu bersahur ialah bukan di tengah malam. Rasulullah dia buat dekat-dekat dia nak sembahyang subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kepada kita untuk bangun bersahur kerana ia adalah salah satu dari ciri-ciri berpuasa orang Islam. Jadi Rasulullah dia menggalakkan umat dia supaya bangun bersahur. Kerana bersahur itu satu perkara yang membezakan antara puasa umat Islam dengan puasa umat lain. Orang Yahudi, mereka pun berpuasa juga. Atau orang Kristian, mereka juga ada berpuasa. Tapi masanya, bila tu, caranya terpulang kepada agama mereka lah. Tapi kita Rasulullah ajar, Rasulullah kata apa? Antara puasa bersahurlah kerana antara puasa kita umat Islam dengan puasa umat lain yang bukan Islam itu berlainan, iaitu makan sahur. Rasulullah kata kita umat Islam, kita nak puasa esok, kita disunatkan bangun dan bersahur. Itulah beza di antara puasa kita umat Islam dengan puasa orang lain. Sebab mereka puasa juga tapi mereka tidak bersahur. Dan masa pun tak sama, bukan bulan Ramadan macam kita. Mereka ada masa yang tertentulah. Kita puasa yang wajib ini di bulan Ramadan. Rasulullah bersahur. Bagaimana Rasulullah bersahur? Bersahur bukan
dilakukan di tengah malam, tak apa. Tapi ia dilakukan di awal pagi, iaitu waktu yang sangat hampir dengan waktu salat subuh. Contohnya kira-kira pukul 5 lah. 5 pagi itu lebih kurang. Itulah waktu yang dah dekat-dekat dah nak masuk waktu subuh. Bersahurlah. Rasulullah juga menekankan kepada kita untuk bangun bersahur kerana ia adalah salah satu daripada bersahur orang Islam. Sabda Rasulullah yang bermaksud perbezaan antara puasa kami, mana puasa kita orang Islam, dengan puasa ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Kristian tu, adalah makan sahur. Mereka puasa juga, masa pun dah tak sama bulan lain. Dan mereka apabila mereka berpuasa, mereka tak bangun sahur. Itu bukan ciri puasa mereka. Tapi Rasulullah kata untuk nak bezakan antara cara berpuasa umat Islam dengan agama-agama lain adalah bersahur. Itu bersahur. Kemudian saya masuk kepada, ringkas saja, saya masuk pula kepada yang kedua, buka puasa. Ya, ini kan tajuk ni dua perkara, sahur dan berbuka puasa. Tadi bersahur. Masuk berbuka puasa pula. Rasulullah menyegerakan berbuka. Ini satu lagi Rasulullah buat. Dia cepat-cepat berbuka puasa apabila masuk waktunya. Dia tak tangguh. Kadang-kadang kita ni masuk dah waktu 45 minit duk tunggu duk bersembang ke. Terutamanya orang yang bekerja menjual, dia kena takut barang dia tak habis lagi jual, dia duk tunggu tak berbuka puasa lagi walaupun waktu dah masuk. Tapi Rasulullah SAW ajar kepada kita supaya tidak melewat-lewatkan berbuka puasa. Cepat masuk saja waktu, terus makan, dapat pahala. Segera kita berbuka puasa apabila masuk waktu itu, kita buka puasa, dapat pahala. Kerana itulah yang Rasulullah buat dan itulah Rasulullah suruh. Baik. Ini kerana perbuatan itu sangat mendatangkan kebaikan untuk mereka yang menahan diri dari makan dan minum. Kerana berbuka puasa ini sangat-sangat penting bagi mereka yang menahan diri dah satu hari dah tak makan dan tak minum. Maka masuk saja waktu berbuka puasa, Rasulullah suruh cepat-cepat kita berbuka. Jangan duk tangguh-tangguh. Kejap gila. Nak selesaikan ini dulu. Buka dulu. Walaupun sedikit. Jadi itulah yang diajar oleh Rasulullah. Manusia itu akan terus berada di dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah kata di antara perkara-perkara yang sangat baik yang ada pada orang Islam, yang kalau boleh dilakukan, iaitu segera berbuka puasa apabila masuk waktunya. Itu dapat pahala. Buka puasa dapat pahala. Kita cepat-cepat berbuka puasa apabila masuk waktu itu, pahala lain pula. Banyak pahala yang Allah berikan untuk umat Islam ketika berbuka puasa. Segera berbuka. Ini hadis dia dalam bahasa Arab, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Apa makna dia? Manusia itu akan terus berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita dalam bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kita. Jadi kita menyediakan diri kita supaya menjadi manusia yang terbaik. Termasuklah Rasulullah kata orang itu terus berada dalam kebaikan apabila tiba saja waktu berbuka, dia terus berbuka, dia tak lewat-lewatkan. Orang macam ni sentiasa berada di dalam kebaikan. Berpuasa tu dah satu kebaikan. Cepat kita berbuka apabila masuk waktu, itu pula kebaikan juga. Itu yang Rasulullah
Ajar dan suruh. Ha? Baik. Berbuka puasa dengan beberapa biji kurma. Ini yang Rasulullah lakukan. Dia berbuka puasa dengan beberapa biji kurma. Tengok. Antara kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memulakan makanan beberapa biji kurma. Basah, kurma basah. Kurma basah ketika berbuka puasa. Itu yang Rasulullah ajar. Ketika berbuka puasa, mulakanlah kita makan makanan berbuka itu dengan buah tamar. Tapi Rasulullah, karena dia duduk di negara Arab ini, dia berbuka puasa dengan buah kurma yang basah, rutab. Dalam bahasa Arab dipanggil rutab. Ini buah yang basah, bukan basah kerana basuh dah. Mana bentuk dia tu masih nampak macam basah, baru dipetik daripada pokok. Macam gambar ni lah lebih kurang. Jadi Rasulullah kalau dia berbuka puasa, dia pilih rutab. Rutab inilah kurma yang masih basah. Bukan dia belum dijemur. Kalau dah dijemur tu nama dia apa? Tamar. Ini rutab. Rutab yang masih hijau-hijau segar, hijau-hijau tu. Bukan hijau, mana yang masih nampak baru dia baru itu. Itu rutab. Kalau yang telah dijemur kering, macam yang kita beli balik tu, bukan rutab, itu dipanggil tamr atau dalam bahasa Melayu tamar. Jadi kita pakai bantai tamar belaka. Yang hak ni pun tamar, yang kering pun tamar. Tidak, istilah dia yang betul. Kalau yang ni yang masih basah ni dipanggil rutab, dan kalau yang yang kering tu dipanggil tamr dalam bahasa Arab. Melayu kata tamar lah. Itu Rasulullah dia berbuka dengan menggunakan tamar basah. Baik. Pernah diriwayatkan dari Anas bin Malik juga, seperti yang dilaporkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, yang bermaksud, saya bawa yang Melayu saja. Rasulullah SAW apabila baginda berbuka puasa, baginda berbuka dengan beberapa biji kurma basah, rutab. Itu cara Rasulullah berbuka. Dia makan rutab, buah kurma yang masih segar itu, yang baru dipetik daripada pokok lah. Ada dijual di pasar-pasar pun ada. Baginda berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum solat. Lepas berbuka puasa makan beberapa biji tu, baginda pergi semayang dahulu, semayang maghrib. Dia takut makan tu asyik makan, nanti maghrib lepas pula. Jadi itu cara Rasulullah lah. Tapi kita orang Melayu ni biasanya bantai teruslah. Sampai kenyang lah baru pergi semayang. Taklah berdosa boleh. Tapi cara yang Rasulullah buat, Rasulullah makan beberapa biji kurma rutab ni, dia pergi semayang, lepas semayang dia mari sambung balik makanan yang disediakan oleh isteri-isterinya. Ya. Okay. Jika tiada kurma kering, dia buka dengan berbuka dengan dia berbuka dengan kurma kering. Jika tiada kurma kering, baginda berbuka beberapa biji kurma basah. Rasulullah mulakan dengan kurma basah. Jika tiada kurma basah, Rasulullah buat macam mana? Baginda berbuka dengan kurma kering. Dia tengok rutab dulu. Kalau ada, dia buka dengan rutab. Kalau tak ada, dia cari tamar, buah yang telah kering itu. Jika tiada, yang basah pun tak ada, yang kering pun tak ada, Rasulullah buka dengan, baginda berbuka dengan beberapa teguk air. Itu cara Rasulullah. Buah tamar basah, kalau tak ada buah tamar basah, dia ambil buah tamar yang kering. Kalau tak ada yang kering, dia minum air beberapa teguk. Lepas tu dia pergi solat. Kemudian dia sambung balik makan selepas itu. Baik. Ini tadi saya kata rutab yang ujung sana, basah lagi. Ini tamr yang sudah kering. Ini Rasulullah dia pilih dulu rutab. Kalau rutab tak ada, dia makan tamar. Kalau tamar pun tak ada, dia minum beberapa teguk daripada air sejuk.
Itu biasalah yang Rasulullah buat. Okey, dekat tu sajalah cara-cara bagaimana Rasulullah bersahur dan bagaimana pula Rasulullah berbuka puasa. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita lah. Jadi kenapa Rasulullah berbuka puasa dengan beberapa biji buah rutab, lepas tu baginda sembahyang dahulu kerana nak menjaga pertama nak jaga waktu, yang kedua nak dapat fadilat segera bersembahyang, yang ketiga memudahkan kalau dia masih belum kenyang sekenyang-kenyang dia pergi sembahyang, itu paling baik. Kita makan dah sekenyang-kenyangnya baru pergi makan, baru pergi sembahyang, menyebabkan kadang-kala malas nak sembahyang, kenyang sangat, rasa nak tidur dulu. Itu cara kita lah. Tapi cara Rasulullah buat, dia makan buah tamar dulu yang basah tu dulu. Kalau tak ada, dia ambil tamar kering. Kalau tak ada juga, dia minum hanya beberapa teguk air. Baginda pergi sembahyang maghrib dulu. Lepas tu dia datang semula, selepas itu baru dia makan makanan yang lain. Itulah apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Habislah. Dia dah padam lah. Tak apalah. Ada doa tu tapi tak tahu pasal apa jadi ni ya. Apalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.